Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat meneruskan majlis ilmu kita membincangkan kehidupan berkeluarga yang berpandukan kepada surah Al-Fatihah. Pada minggu lalu kita telah menjelaskan bahawa dalam kehidupan berkeluarga, setelah kita melafazkan kalimat Alhamdulillah, mestilah kita bersyukur kepada Allah dengan kurniaannya kepada kita, sama ada yang telah menjadi suami atau yang menjadi isteri, dan menjaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya supaya kehidupan berkeluarga akan menjadi satu yang dikatakan syurga ataupun memberikan manfaat kepada suami, kepada isteri, dan dapat menyumbang kepada masyarakat. Hari ini kita meneruskan Rabbil Alamin, yang sering diartikan Tuhan seluruh alam, sama ada alam jin, alam malaikat, dan alam manusia. Perkataan Rabbi menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang macam mana? Rabbil Alamin. Artinya Allah yang mencipta alam ini. Allah yang meletakkan peraturan dan undang-undang kepada kita. Allah yang menyiapkan segala keperluan kita. Perkataan Rabb atau Tuhan, ulama-ulama membincangkan khususnya dalam tauhid, sehingga ada tauhid yang dikatakan tauhid rububiyah daripada perkataan Rabb. Bila dikatakan tauhid rububiyah, membincangkan bagaimana kita mentauhidkan Allah setelah mengenalinya melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memang terlalu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah kita ciptaannya. Dan selalu juga kita baca kan, ataupun kita bila kita mengiringi jenazah, bila dah dikebumikan apa semua, lepas tu dibacakan talqin. Kemudian antara yang akan dibaca Marrabbuka, siapakah Tuhan kamu. Kemudian diingatkan Allahu Rabbi, Allah itu Tuhan saya. Jadi bila dibacakan talqin, untuk mengingatkan kita, untuk menginsafkan kita, untuk meletakkan ataupun menyerapkan di dalam hati kita, mengingati bahawa Allahu Rabbi, Tuhan, Allah itu Tuhan kita. Dalam kehidupan berkeluarga, kalau kita kaitkan dengan Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai seluruh alam, termasuklah diri kita yang diciptakannya, maka kita hendaklah menyesuaikan kehidupan kita dengan matlamat Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia. Kita tak boleh kata dalam kehidupan berkeluarga ni tak ada kena-mengena dengan Rabb. Dalam kehidupan berkeluarga ni hidup kita menyendirilah. Asal kita bagi makan, minum,
pakai keluarga kita cukup. Itu satu fahaman yang dangkal. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan apabila Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Tugas kita atau peranan kita yang mengakui Allah itu Tuhan kita, hendaklah kita berusaha untuk menjadi khalifahnya. Kita mengaku Allah itu Tuhan. Kalau tidak mematuhi perintah Tuhan yang kita percayai, artinya kita mengingkarinya, kita tidak mensyukuri nikmatnya. Dan ini akan menyebabkan kita sendiri akan merasakan akibat daripada keingkaran itu. Jadi sama ada suami atau isteri, hendaklah berusaha menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, daripada sebelum perkahwinan, selepas perkahwinan, setelah punya anak, cucu dan sebagainya. Peranan sebagai khalifah mestilah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita tak boleh mengetepikan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peranan untuk menjalankan ataupun menyempurnakan kehendak Allah, yang manusia ini mesti menjadi khalifah dan melambangkan bahawa dia mengakui Allah itu adalah Tuhannya, perlukan kesungguhan dan perlukan usaha yang berterusan. Kerana orang yang beriman adalah umat yang, orang yang beriman adalah orang-orang yang diharapkan dapat memberikan sumbangan. Orang yang beriman adalah orang-orang yang dapat berperanan untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan berkeluarga, dalam berusaha juga melahirkan khalifah-khalifah yang akan mewarisi setelah kita tidak ada di dunia nanti. Kerana itu, sebagai orang yang sentiasa membaca ayat Rabbil Alamin, mestilah benar-benar boleh meletakkan ataupun melaksanakan kehidupan sesuai dengan kehendak Rabb, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, apa juga yang kita nak lakukan dalam kehidupan berkeluarga ini, kita kena lihat adakah ia sesuai dengan kehendak Rabb, adakah ia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mempunyai satu sifat bahawa kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya contohkan, ada orang berumah tangga dah berbelas-belas tahun, lepas tu merasa hidup tidak aman, kemudian datang menemui saya, dia kata jodoh saya dah habis. Dia beritahu jodoh dia dah habis. Sebenarnya kalau kita kata jodoh dah habis, jadi kalau dah tidak menjadi suami isteri, dah bercerai, barulah boleh dikatakan jodoh dah habis. Ini masih lagi suami isteri, dia kata jodoh saya dah habis, seolah-olah dia mendahului Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada orang ni,
Malam tadi malaikat datang ke bagi tahu awak, bau jodoh awak dah habis. Kan jodoh ni dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah perceraian berlaku boleh kita katakan jodoh dah tak ada lagi, kerana itu perceraian telah berlaku. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan Rabb dan ayat sebelumnya, perkahwinan tadi mestilah dihargai. Jangan sampai menyimpang daripada ajaran Allah, keluar daripada peraturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, hingga berlaku pergeseran, hingga berlaku perpecahan dalam kehidupan berkeluarga. Karena apa juga masalah yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga lebih banyak berpunca kepada penyelewengan, ketidaksabaran, ataupun mengikut perasaan semata-mata. Sedangkan kita tidak dibenarkan menyeleweng. Kalau kita mengakui Allahu Rabbi, kita tidak boleh dalam berhadapan dengan musibah cepat mengambil keputusan yang boleh merugikan diri sendiri, karena Allah sentiasa bersama orang-orang yang bersabar, dan mereka yang mengaku Allahu Rabbi adalah sentiasa mempunyai sifat sabar, dan mereka yang mengatakan Allahu Rabbi tidak boleh mengikut perasaannya, mengikut hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu hinggalah hawa nafsunya, hinggalah keinginannya ditundukkan mengikut apa yang aku ajarkan. Jadi ini kesan bila Allahu Rabbi, bila peraturan Allah Subhanahu wa taala diketepikan. Kalau nak selamat, kita sentiasa mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita. Allah akan membantu, Allah akan mengurniakan rezeki, Allah akan melengkapkan apa yang diperlukan oleh kita kalau kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Katalah dalam ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bermaksud, dan sekiranya kamu membantu agama Allah, in tansurullah, kalau makna berdasarkan kalimat, sekiranya engkau membantu Allah, Allah tak perlukan bantuan kita. Tapi dalam ayat itu diartikan, sekiranya kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu dan akan diperkukuhkan pendirian kamu. Boleh juga kita artikan, kalau kita membantu agama Allah dengan kita melaksanakan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan berkeluarga, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Rumah tangga akan aman, tentram, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan perkukuhkan rumah tangga kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kalau mengikut peraturannya. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ataupun menjanjikan kepada kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan jalan keluar baginya dari apa jua masalah yang dihadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan rezeki kepadanya dari sumber-sumber yang tidak diduga. Katalah berlaku pergeseran dalam hidup berkeluarga, kalau mereka bertakwa, mereka tidak akan cakap sembarangan. Kalau suami istri bertakwa, dia akan bersifat sabar. Dan kalau mereka bertakwa, mereka tidak akan menyalahkan satu pihak sahaja, tetapi dia akan cuba melihat, dia akan bermuhasabah, melihat di mana silapnya, di mana kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki. Jadi kalau ini ada pada suami dan istri, maka janji Allah tadi, yang Allah akan bukakan jalan keluar baginya dari masalah yang dihadapi. Tapi kalau sebaliknya, marah, kemudian bengis, menuduh dan sebagainya, tidak akan menguraikan masalah. Sebab itu panduan yang diaturkan oleh Rabbil Alamin itu lengkap untuk memimpin kita bagi mencari kedamaian hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Malangnya, tidak semua kita dapat mengaitkan kita ini adalah ciptaan Allah. Bila kita sebagai ciptaannya, kita mesti mengikut manual yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita terangkan sebagai contoh, pencipta kereta yang kebanyakannya memberikan manual. Bila kita beli kereta, ada buku yang menerangkan kepada kita bagaimana nak operate, bagaimana nak menjalankan kereta ini, apa yang diperlukan oleh kereta supaya kita dapat menjaga kereta itu dengan baik. Kalau yang pakai minyak benzin, tak bolehlah pakai minyak diesel. Kalau perlukan minyak enjinnya, tak bolehlah taruh minyak tanah. Kalau diperlukan air, kena taruhlah air. Itu manual yang ditetapkan oleh yang membuat kereta. Macam itu juga kita dengan yang menjadi seorang manusia dicipta Allah Subhanahu wa taala. Ada manual yang ditetapkan kepada setiap makhluk yang mahu beriman, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat pada ayat Al-Quran sebagai contoh, ada dalam surah An-Nisa terdapat sebuah sepotong ayat yang menjelaskan, maksudnya kalaulah berlaku syiqaq, artinya berlaku pergeseran yang suami istri tak boleh selesaikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wa yurida islahan yuwaffiqullah bainahuma. Jadi kalau berhadapan dengan krisis yang besar, hendaklah masing-masing pihak, suami melantik seorang daripada keluarganya, isteri melantik seorang daripada keluarganya yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah. Keluarga yang
simpati kepada mereka yang tak melihat rumah tangga mereka aman damai. Jangan cari keluarga yang batu ronsen, dia bergaduh, lepas tu lagi ditaruh api supaya merebak dan membakar. Itu rosaklah. Jadi ini manual yang Allah Subhanahu wa taala aturkan. Kalau bergeseran yang tak boleh diatasi, minta keluarga daripada kedua belah pihak rundingkan. Adakah hari ini masyarakat kita mengikut manual Allah Subhanahu wa taala itu? Sebahagian jumlahnya agak besar juga. Bila gaduh saja lafazkan cerai. Bila gaduh saja buat keputusan tinggalkan rumah. Ini masalah kita hari ini. Manual ataupun peraturan ditetapkan Allah supaya keluarga berunding, dicampak jauh. Kalau belum berumah tangga, nak dirikan rumah tangga, pandai datang, jumpa bakal mertua, lepas tu panggil serum mak bapak datang bertemu, bincang. Lepas tu tetapkan hari perkahwinan. Dan bila hari perkahwinan diarak dengan kompang datang, itu bila nak nikah lah. Kalau nak bercerai tak pula gitu. Lafaz saja, bukan satu. Kadang-kadang ada kes pernah, dia kata suami dia telah menceraikan dia dengan talak 100. Kepala otak dia betul ya. Otak dia tu fikir bahawa dia ada semua, dia nak enjoy semua. Ini kerana ikut kepala otak saja. Manual Allah Subhanahu wa taala diketepikan. Itu yang saya kata kepala otak tu pasal ikut kepala otak dia tadilah. Kepala otak yang kosong tidak berpandukan kepada manual Allah Subhanahu wa taala. Saya kiralah kalaulah agaknya bila nak jadi pengantin dia arak dengan kompang. Bila dah jadi pengantin, kalau bercerai agaknya dia arak dengan kompang balik. Agaknya orang tak banyak bercerai. Bila diarak dengan kompang, pakai tanjak, pakai baju cantik-cantik, itu pengantin baru. Bila diarak dengan pakai singlet aja, ni rumah tangga dah habis. Orang akan malu untuk bercerai. Jadi kalaulah keyakinan kita kepada Rabbil Alamin, maka kita dalam menyerahkan diri kita kepada peraturan Ar-Rabb, Allah yang menentukan. Selagi manusia yang mengaku beriman tidak mengikut apa yang ditetapkan Allah, masalah akan berlaku. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, bermaksud, aku tinggalkan kepadamu Al-Quran dan Sunnah. Gigitlah dengan sungguh-sungguh. Maksudnya berpeganglah dengan sungguh-sungguh. Nescaya selamatlah kamu. Itu maksud sebuah hadis. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini manual yang ditetapkan oleh Rabbil Alamin. Dan kalau kita kata kita tak tahu, kita tak faham bahasa Arab, kita hadis pun kita tak tahu, alasan tak tahu tu tak boleh dipakai masa ini. Kalau nak kahwin dulu kenapa tahu macam mana nak register, macam mana nak cari wali. Tapi bila ada masalah tak boleh kata tak tahu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bermaksud, dan maka bertanyalah, fas'alu, maka bertanyalah mereka yang berkemahiran, ahlul dzikri, in kuntum la ta'lamun, sekiranya engkau ataupun kamu tidak mengetahui. Jadi alasan mengatakan
saya tidak tahu. Hari ini tak boleh dipakai lagi lah. Kalau agaknya hidup dekat Pulau Papua New Guinea yang dalam hutan bercawat, kalau mereka kata saya tak tahu, kita boleh terima. Tapi dalam masyarakat Singapura, di mana maklumat boleh didapati oleh kita dalam berbagai bentuk, alasan tak tahu tidak boleh dipakai. Jadi kita kena kembali kepada Rabbil Alamin yang menetapkan segala peraturan. Tidak cukup kita baca Rabbil Alamin dalam salat kita, dan tidak sempurna pengakuan kita Allahu Rabbi sekiranya peraturan Ar-Rabb, peraturan ditetapkan oleh Allah, diketepikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi tidaklah ada pilihan lain bagi kita melainkan mematuhi apa yang ditetapkan Allah, apa yang diajarkan kepada kita oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu rumah tangga kita akan kekal hingga ke akhir hayat kita. Kita tak hendak cuma kekal sampai ke anak cucu kan, kerana ada datuk nenek yang bercerai. Orang doakan mudah-mudahan kekal sampai anak cucu, sampai dapat anak yang ada bercerai, sampai yang ada sampai dapat cucu bercerai. Jadi kalau boleh rumah tangga kita kekal hingga ke akhir hayat kita dalam keadaan yang sejahtera jika ditadbirkan mengikut peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira setakat ini untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan dalam ayat yang sama. Sebelum kita akhiri, kalau ada apa-apa soalan daripada para jemaah yang mampu saya jawab. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.